Jadi hari ni kita akan sambung soalan nombor 8 . Okay, Ali Abad nampak tak slide cikgu? Tak nampak lagi cikgu. Ya. Kalau nampak royak . Okey, nampak dah cikgu. Okey dah. Okey, so kalau nampak cikgu harap yang lain pun nampak lah. Okey, jadi sebelum cikgu pergi lebih lanjut kepada perbincangan hari ni, cikgu ucap terima kasih lah kepada pelajar yang telah hantar jawapan. Jadi awak kena ingat lah pelajar-pelajar yang belum cikgu minta tu, cikgu akan minta macam tu lah. Cikgu akan suruh siapa-siapa yang cikgu belum minta lagi jawapan tu akan hantar untuk next latihan. Okey, dan yang kedua ada juga pelajar yang cikgu tak minta pun dia hantar. So baguslah macam tu. Dan ada juga pelajar ni, dia hantar, baru ni cikgu guna dah jawapan dia. Lepas tu, ni dia hantar pula. Baguslah pelajar-pelajar yang macam tu. Memang bagus sebab sebenarnya kalau ikut result keputusan PBD 1, siapa-siapa yang dah dapat A dah, awak dah melonjak daripada G naik A, daripada D naik A tolak cikgu tengok result baru ni. Awak kena buat macam tu lah. Maknanya awak kena usaha lebih gigih lagi untuk awak kata apa, nak mengekalkan momentum awak tu lah. Barulah cikgu kata apa, cikgu percayalah keesahan soal apa ni, keesahan awak ambil ujian tu. Ni tak tiba-tiba daripada D ke apa ke lonjak sampai dapat A tolak. Okey, lepas tu biasa bila bersemuka tak boleh tak dapat A dah. Kenapa? Sebab mungkin masa biasa online baru ni tiru buku. Cikgu tak nak macam tu. Maksudnya cikgu ni cikgu suka husnuzon, cikgu tak suka budak ni niru buku kot, cikgu tak suka macam tu. Jadi cikgu anggap bila awak dapat keputusan tinggi tu maknanya mungkin awak dah study, awak memang baca tajuk tu. Jadi awak buktikanlah kepada cikgu, biarlah result yang awak dapat tu setanding dengan apa yang awak buat lah. Ni kalau awak dapat A tolak, dapat B plus, naik result tinggi daripada yang sebelum ni, tapi latihan cikgu tak buat, bila cikgu minta tak hantar, senyap, tak terus, tak jawab langsung apa yang orang tanya. Cikgu boleh pertikaikan lah. Sebab apa-apa apa-apa yang kita buat tu kita tanggung lah. Okey, so kita pergi kepada soalan 8. Okey, rajah 8.1 dan 8, sekejap dah. Lupa nak tekan pen tu dah. Okey, rajah 8.1, kita ada dua rajah, dan 8.2 masing-masing menunjukkan pergerakan bahan X dan Y merentasi membran plasma. So dia nak tunjuk pergerakan bahan X dan bahan Y merentasi membran plasma. Jadi awak kata mana cikgu membran plasma? Membran plasma adalah di sini, ni kan sel tumbuhan ni, sel akar. Okey, ni dinding sel, lepas tu dalam tu ada membran plasma deh. Okey, pergerakan X, pergerakan X dia dah bagi tahu dah memerlukan tenaga. Dia dah bagi tahu dah memerlukan tenaga. Tetapi pergerakan Y tidak memerlukan tenaga. Dia dah bagi orang kata hint dah. Dia dah bagi petunjuk dah dekat awak. Dia kata, kalau X ni memerlukan tenaga. So tak ada benda lain. Kalau memerlukan tenaga, mestilah pengangkutan aktif. Kalau hak ni tidak memerlukan tenaga tu, mungkin dia adalah osmosis ke. Tapi tengok jugalah jenis apa. Mungkin dia resapan ringkas ke, ataupun mungkin dia resapan berbantu. Cikgu minta sangat-sangat awak tolong study lah tajuk bab 3 ni. Sebab bab 3 ni adalah antara tajuk yang popular lah dalam exam. Okey, so soalan A. Okey, soalan A, terangkan proses. Okey, terangkan. Cuba awak tengok. Soalan dalam BI, name the process. Soalan dalam bahasa Melayu, terangkan proses. Jadi awak pun tengok, dua markah, ada dua petak. Jadi bila dua markah, dua petak, okey, tak logik lah dia nak terangkan deh.
tak logik dia nak jawapan, terangkan. So mestilah soalan ni tersilap. Jadi cikgu nak bagi tahunya soalan ni dia nak namakan. Jadi awak namakanlah. Namakan proses yang terlibat dalam X dengan Y. So X ni gambar akar. Okay, dan cikgu ingat awak juga. Akar ni ada dua bahan yang boleh masuk melalui akar. Satu, air. Okay. Yang kedua ialah ion-ion. Sebab apa cikgu ion-ion? Sebab ion-ion ni daripada baja. Daripada baja. Ingat gitu, akar ni dua bahan yang boleh masuk. Iaitu air dan ion-ion mineral. Jadi kalau air, cikgu kata dah, kalau air mesti dah osmosis. Okay. Kalau ion, melibatkan tenaga, melibatkan tenaga, penggunaan tenaga, semesti jawapan dia pengangkutan aktif. Dulu kena tahu benda ni, pengangkutan aktif. Okey, dan yang ni pula kita tengok gambar rajah 8.2, dia bagi gambar alveolus, ada alveolus, kapilari darah dalam peparu ni, mesti tak ada benda lain, mesti melibatkan gas. So bila gas, resapan ringkas. Resapan ringkas. Okey, so namakan. Jadi mana-mana tu awak dapat 2 markah. Okey, namakan satu contoh. Okey, namakan satu contoh. So dia nak satu contoh. Okey, jadi awak dah tahu dah dia ni pengangkutan aktif. So apa contoh dia? Contoh dia ion mineral atau ion natrium. Apa-apa ion lah, biasanya ion natrium, ion potasium ni. Potasium. Ion kalium betul ke cikgu? Boleh. Ion kalium pun boleh. Ion kalium pun boleh. Okay, so cikgu tengok jawapan daripada siapa? Aina Syafiqah rasanya untuk soalan ni. So Aina Syafiqah jawab garam mineral. So kita nak ion kita nak perkataan ion tu sebab kita nak kaitkan dengan tenaga. Jadi Aina Syafiqah hati-hati, garam mineral tu salah lah. Sebab garam, kita nak ion pengangkutan aktif. Boleh Aina Syafiqah? Okey, so salah garam mineral tu salah. Okey, seterusnya. Betul lah ni Aina Syafiqah jawab gas. Okey, gas. Kalau pelajar jawab karbon dioksida, betul ke tak? Tak betul cikgu. Betul ke tak? Sebab apa tak betul? Sebab karbon dioksida diserap. Ni, kita tengok anak panah. Sebab mesti dah masuk oksigen pergi ke kapilari darah. Kalau dia nak karbon dioksida, dia akan tunjuk gambar macam ni. Nak keluar. Boleh simple je benda tu, tapi kadang-kadang pelajar ni dia tersilap. Sebab itulah kalau ikut apa yang cikgu ajar, yang Cikgu Madiana. Sebenarnya cikgu lebih lama menanda kertas. Cikgu Madiana tu dia peringkat adik lah, baru lagi. Adik cikgu ni lebih tua umur daripada dia lah. Cikgu Rusina lagi lah. Cikgu Rusina tahun depan nak patching dah. Okay, jadi sama seperti kalau awak tengok apa yang Cikgu Madiana cakap tu, sama benda yang cikgu cakap juga. Jadi apa-apa gambar, stimulus yang diberi, rajah diberi tu kena tengok molek. Sebab daripada situ tu dia akan bantu kita untuk cari jawapan. Okey, seterusnya. Okey, soalan huraikan. So, kalau bunyi bising tu sorry lah dia tika-tika ngetuk. Okey, huraikan pergerakan Y. Okey, huraikan pergerakan Y seperti yang ditunjuk. So, Y tadi ialah gas oksigen So, gas oksigen. Cikgu biasanya belajar dapat macam ni, cikgu suruh dia tukar selalu dekat jawapan ni. Tukar selalu. Sebab takut dia tukar. Y benda lain. Okey, so awak terus tulis. Y itu ialah oksigen. Huraikan pergerakan oksigen seperti yang ditunjukkan pada rajah 1.2. Okey, so kita tengok jawapan dulu sebelum kita tengok jawapan Aina Syafiqah dan Maisarah, tak silap cikgu Okey, so huraikan pergerakan Y. Kita tak boleh nak cakap dah apa proses dia sebab kita dah label tadi, resapan ringkas. Tak boleh cakap dah. Apa gas? Tak boleh dah sebab kita dah label. So awak pun kena fikir, apa resapan ringkas ni boleh berlaku? Okey, jadi apa proses? Kenapa dia boleh berlaku? Sebab awak kena ingat, kalau resapan ringkas, dia daripada tinggi ke rendah. Okey, so tinggi ke
rendah. Jadi kalau untuk gas kita tak guna kepekatan kita guna tekanan. Ingat gas ni dia tak boleh guna kepekatan, dia mesti tekanan separa. Jadi tekanan separa oksigen atau Y dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. Ni bila oksigen masuk, tekanan sini tinggi. Okey, tekanan separa. Kena sebut tekanan separa. Oksigen lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. So bila sini tinggi, sini rendah, maka oksigen dari alveolus meresap ke dalam kapilari peparu. Sebab daripada tinggi ke rendah, maka kita kata dia mengikut ataupun menuruni, mengikut atau menuruni kecerunan kepekatan. Boleh Ingat, kalau gas dia kena tekanan separa. Dia tak boleh guna kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Jadi tekanan separa oksigen lebih tinggi dalam alveolus berbanding tekanan separa dalam kapilari peparu. So daripada tinggi akan meresap masuk ke kapilari peparu ikut kecerunan kepekatan. Boleh So dia nak 2 markah, jadi di sini 1 markah, di sini 1 markah. Okay, so kita tengok jawapan kawan awak. Dia kata molekul oksigen meresap masuk dari alveolus ke dalam kapilari darah mengikut kecerunan kepekatan. So dia dapat 1 markah di sini. Molekul karbon dioksida. Perlu tak dia cerita tentang karbon dioksida? Tak perlu. So dia dapat 1/2. Tak perlulah sebab kita memang nak fokus gas oksigen saja. Okay, ni Mai Sarah jawapan rasanya ni. Okay, udara sedutan mengandungi banyak kandungan oksigen berbanding kuantitinya. Tak ada markah lagi. Okay. Tekanan separa oksigen lebih tinggi dalam alveolus berbanding kapilari darah. Okay, so dia dapatlah markah dekat sini. Jadi pemeriksa dia akan kurung lah. So dia akan kurung. Okay, so dapat 1 markah. So 2 juga. Dia tak cerita nak bergerak dari mana ke mana. Okay, dapat Rakyatnya sukar nak dapat markah. Kalau kita tak kita tak belajar nak jawab soalan. Bio ni dia tak boleh baca saja Kak. Dia kena buat banyak soalan. Barulah bila kita terbiasa buat soalan, insya-Allah lah kita boleh lah. Okey. Soalan seterusnya. Seorang suri rumah membuat jeruk mangga. Dengan merendam kepingan buah mangga dalam larutan gula pekat. Gula pekat. Nyatakan pekat. Bila pekat tak ada benda lain dah ya. Hyperkat. Hyperkat. So kita tukar jadi hypertonic. Ingat macam tu, hyperkat. Hypertonic. Okay, tapi dia tak nak tanya benda tu. Dia nak tanya nyatakan 1 kebaikan dan 2 keburukan kaedah yang digunakan berbanding dengan menyimpan mangga segar. Okey, so cikgu pergi jawapan cikgu dululah Okey. Kalau cikgu, walaupun dia nak kebaikan saja, tapi cikgu suka fikir kenapa cikgu pilih jawapan tu. Okey, jadi mestilah orang buat jeruk-jeruk ni dia sebab dia nak simpan lama. Ataupun awak guna perkataan ni, memanjangkan tempoh simpanan makanan. Boleh juga. Okey, atau mempelbagaikan penggunaan makanan. Maknanya, daripada makan segar macam tu, baik aku buat jeruk. Maknanya bila dah buat jeruk tu, maknanya awak dah mempelbagaikan penggunaan makanan. Bukan semestinya makan mentah macam ni saja. Okey? Okey, jadi kenapa dia boleh disimpan lama? Kerana, ingat cikgu dah ajar ke? Katakan ni contoh buat jeruk. So mesti awak masukkan gula pekat. Bila gula pekat, gula tu banyak, air sikit. Okey? Gula banyak, air sikit. Sebab tu kita panggil larutan pekat. Okey, katakan ni mangga. Bila air sikit di luar, maknanya air di dalam banyak. Air dalam sel mangga tu banyak. Dan awak kena ingat osmosis, resapan berbantu, resapan ringkas ni ialah banyak ke sikit. Maknanya banyak pergi ke sikit. Jadi banyak pergi ke sikit maknanya air meresap keluar dari sel mangga ke larutan persekitaran ataupun larutan gula. Dia osmosis ni dia memang kena tulis macam ni.
air meresap dari sel mangga nak gimana ke larutan persekitaran. Cikgu tertinggal apa? Cikgu tertinggal apa? Teka. Memang tak boleh tinggal sebenarnya. Cepat, siapa tahu? Air telah meresap keluar dari sel mangga ke larutan persekitaran. Siapa tahu? Cikgu tinggal ke apa perkataan? Secara Cikgu osmosis. missing apa? Jangan tinggal. Memang kena ada soal. Secara osmosis. Maknanya air keluar menyebabkan sel terhidrat ataupun tak ada air. So bila tak ada air, bakteria membiak. Jadi bila tak ada bakteria tak membiak, sebab itulah makanan dapat disimpan lama. Okey. Okey, itu antara kebaikan dia. Okey, keburukan dia ialah nutrien dalam buah mangga berkurangan. Yalah, berbanding dengan kita makan fresh ni, dah jeruk tu berbulan kadang-kadang menyebabkan dalam buah mangga berkurangan. Kenapa? Sebab dia tak segar berbanding kita makan fresh ni. Okey, yang kedua, keburukan dia lagi ialah rasa buah mangga sudah berubah. Dia tak sama dengan kita makan yang fresh ni. Dia dah berubah. Dia dah rasa cuka. Okey, so kita cek jawapan kawan awak. Kebaikan mangga yang diawet adalah tahan lama. Okey, so dapat 1 markah. Keburukan dia, mangga mengandungi terlalu banyak gula. Mangga mengandungi terlalu banyak gula. Boleh ke terima jawapan ni? Mangga tu ada banyak gula. Bukan mangga mengandungi terlalu banyak gula deh. Kalau kata mangga menjadi terlalu manis, tidak sesuai untuk kesihatan, tak apa. So kita tak terimalah jawapan ni dah. Rosakkan oleh pengoksidaan semasa penyediaan, ini menyebabkan kepingan mangga yang diawet mengandungi kandungan nutrien rendah. Bolehlah 1 markah. So Aina dapat 2/3. Dapat Okey, kebaikan. Maisarah Safia jawab, buah dapat disimpan lama 1 markah. Kurang berkhasiat dan membahayakan kesihatan kerana boleh menyebabkan diabetes dan darah tinggi. Okey, macam ni Maisarah. Kurang berkhasiat. Tak dapat lagi. Membahayakan kesihatan kerana boleh menyebabkan. Awak tertinggal satu benda di sini. Okey, cikgu nak Maisarah tolong beri jawapan. Tolong baiki sikit. Macam mana nak suruh ada kaitan dengan diabetes ni? Teacher, Kita kena minta saya Maisarah yang lah bagi. Yes. saya yang atas. Awak yang atas. Okey, juga. Sorry. Okey. Aina. Aina, baiki jawapan. Macam mana nak suruh awak dapat markah ni? Kita 3 markah. So kita nak Aina ni dia rasa dia Aina ni dia keburukan ni Aina tak cukup markah ni. Nampak tak? Aina tak dapat pun markah untuk keburukan ni. So kalau kurang berkhasiat, awak kena tambah kerana kekurangan nutrien. Okey? Ni pun tak dapat markah juga. Okey, lepas tu membahayakan kesihatan kerana boleh menyebabkan diabetes. Sebab apa yang boleh jadi diabetes? Sebab bila awak jeruk, awak guna gula yang banyak. So kena tambah. Membahayakan kesihatan kerana larutan gula yang menyebabkan diabetes. Darah tinggi tu tak boleh dah, salah. Darah tinggi tu garam. So nampak tak? Skill jawab soalan masih rendah. Sebab tu kena banyak buat latihan. Jelas ni? Kurang berkhasiat kerana nutrien dalam buah mangga berkurangan. Baru dapat 1 markah untuk keburukan. Yang kedua, membahayakan kesihatan kerana, tambah sikit lagi, kerana larutan gula yang tinggi, yang banyak boleh menyebabkan diabetes mellitus. Jelas? Kalau ada nak tanya selalu deh. Boleh Ada nak tanya setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada deh? Okey. Sebab tu cikgu suka guna contoh jawapan. Barulah cikgu boleh baiki cara menjawab. Okey, so hari ni kita nak bincang, nak sambung lagi esei. Jadi, terima kasihlah kepada semua penyumbang jawapan esei. Ada yang cikgu tak minta pun hantar, baguslah. Okey, atas komitmen menyiapkan tugasan PDPR. Tapi ada juga yang jenis nyak teguh tu yang
cikgu tak pasti dia buat ke tidak, hak tu kena berubah sikap. Kalau tak berubah, cikgu pun tak boleh nak tolong awak dah. Ingatlah apa-apa sahaja perubahan yang kita lakukan, wa ima kecil sekalipun, insya-Allah akan dapat balasannya lah. Okey, so kita pergi yang pertama. Jadi sebab tu cikgu ada minta banyak sampel jawapan sebab cikgu nak potong-potong. Ada jawapan pelajar yang ni, ada untuk soalan tu cikgu ambil jawapan pelajar yang ni. Okey, soalan 9 ni ialah pelajar yang dalam golongan Furbish. Okey, pelajar yang dalam golongan Furbish ni kena siapkan soalan nombor 9. Okey, jadi nanti dalam file nota nanti awak memang wajib kena salin belakang. Pelajar super ke, pelajar magnificent ke, dia kena ada soalan 9, 10. Pelajar Furbish pun walaupun dia buat nombor 9, dia kena ada contoh jawapan 10 dan 11. Okey? Kalau ada kemudahan printer, print. Lepas ni habis semua topik ni, habis semua perbincangan esei ni, cikgu akan beri semua ni lah. Cikgu akan beri stalker ni, slide ni. So print lah, nak print tak? Okay, kita baca soalan dia. Konsep mitosis telah banyak digunakan di dalam penyelidikan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan dalam kuantiti yang banyak. Sekumpulan penyelidik berminat untuk memperkembangkan industri kosmetik berasaskan satu spesies orkid yang jarang dijumpai. Berdasarkan maklumat di atas, namakan teknik yang boleh digunakan oleh penyelidik tersebut untuk mendapatkan lebih banyak bahan mentah untuk tumbuhan orkid. Actually soalan ni mengingat aras paling rendah sekali. Aras paling rendah. Kenapa? Sebab awak kena ingat. Barulah awak boleh jawab namakan teknik. Tapi cikgu tengok jawapan dia ni, markah dia tak sesuai. Sebab bila nak mengingat, satu markah je lah. Nak bagi nama teknik je kan. Okay, tapi dia beri 2 markah. So bila 2 markah, kena bagi sikit lah. Apa teknik kultur tisu? Okay. So apa teknik itu? Menggunakan teknik kultur tisu. 1 markah. Okay. Kemudian cikgu kata sebab dia nak 2 markah, kita berilah sikit. Apa kultur tisu ni? Okay, jadi awak boleh pilih mana-mana awak nak guna. Kalau cikgu akan cantumkan yang ni dengan ni. Tengok cara cikgu cantum. Okay, cebisan iaitu cebisan tisu. Diambil bolehlah ni. Yang ni cikgu guna slide sebelum ni. So awak tukarlah. Cebisan tisu atau cebisan explant diambil daripada tumbuhan orkid. Okey, seperti tisu ataupun tunas pucuk, tunas sisi, hujung akar dan dimasukkan media kultur yang mengandungi fitohormon seperti oksin dan nutrien. Dimasukkan dalam inkubator pada suhu optimum 37 darjah Celsius dengan pH yang sesuai. Kan kalau buat kultur tisu, kita akan guna radas kaca kan. Sebab tu dia panggil kultur tisu in vitro. In vitro maksudnya dalam bekas berkaca. Dia guna kelalangkun, dia guna tabung, dia guna piring petri. So dia masukkan dalam ni, dia masukkan medium kultur. Jadi dalam medium kultur ni ada fitohormon seperti oksin, nutrien ni apa cikgu? Baja lah. Jadi masukkan siap-siap dalam baja dan semua ni dia akan masukkan dalam inkubator. Okay, dengar jawapan cikgu ulang sekali lagi. Dia nak namakan teknik. So cikgu kata menggunakan teknik kultur tisu, 1 markah. Okay, yang kedua sebab dia ada bagi 2 markah, cikgu akan buat macam ni. Dengan mengambil cebisan tisu atau pada yang ni tukar jadi pokok orkid, diambil daripada pokok orkid seperti tisu meristem, tunas pucuk, tunas sisi, hujung akar. Yang ni maksudnya awak boleh pilih. Dan dimasukkan dalam medium kultur yang mengandungi fitohormon seperti oksin dan nutrien dan dimasukkan dalam inkubator pada suhu optimum 37 dengan pH yang sesuai. Awak gabungkan 2 ayat ni jadi 1. Okay, so tengok jawapan Damia. Dia kata teknik kultur tisu. Okay, dapat 1 markah. Pemeriksa akan kurungkan macam ni, 1 markah. Teknik yang menyimpan tisu hidup
dan membiarkan tumbuh dalam medium butuh. Medium butuh tu ada apa? So Damia cuma dapat 1 markah. Faham ke? Okay nah? Jelas Tengok nampak tak? Bila kita tak berlatih jawab soalan, tu yang dapat kutip 1 markah. So kena berlatih lagi. Berlatih lagi. Lama-lama jadi kita terbiasalah. Okey, pergi soalan yang kedua. Huraikan proses. Huraikan proses yang terlibat dalam penghasilan pokok seperti yang dikenal pasti di A1. So ini dia masuk adalah memahami. Sebab awak dah ingat, sekarang awak faham tentang proses, jadi awak kena tulis. Okey, so ikut cikgu ikut satu-satu. Cikgu akan beri proses ni sebab dalam buku teks tak ada tu. Okey, proses ni tak ada dalam buku teks. Jadi nanti cikgu akan bagi slide ni, sama ada awak nak salin ke, awak nak print ke, inilah nota awak. Okey. Okay, yang pertama, nak buat proses ni, dia kena ambil cebisan tisu dulu. Okey, ataupun cebisan tisu tu kita panggil explant. Cebisan tisu atau explant, ambillah mana-mana tumbuhan induk, pisang ke, orkid ke, petola ke, ambil daripada mana bahagian, iaitu daripada tisu meritem, tunas pucuk, tunas sisi, hujung akar, daun, dan kena potong kepada saiz kecil. Okay, cikgu tunjuk gambar dulu sebelum cikgu pergi. Ni, cikgu tunjuk gambar dulu. Awak nampak tak? Dia nak ambil daripada hujung pucuk. Awak nampak tak ada ni? Ada forceps dan sebagainya. Sebab dia nak potong ni, nak ambil kecil-kecil ni, dia nak potong-potong di cebisan tisu atau explant. Dia nak ambil sikit je Kak. Faham dah? Okey. Kemudian lepas dah potong-potong tu, explant mesti steril. Dia kena guna perkataan ni. Steril ni makna dia bebas daripada kuman. Tak ada kuman langsung. Dia kena cuci. Disteril. Jangan kata dicuci dah. Dia memang perkataan disteril. Menggunakan apa? Menggunakan larutan natrium hypochloride. Kalau katakan larutan yang awak tak ingat dalam exam, awak tulislah klorok. Ada pelajar tulis. Atau ammonia. Okay. Untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria dan fungi. Okey, explant akan dibasuh berkali-kali, disteril, menggunakan larutan natrium hypochloride untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria dan fungi. Soalan cikgu, kenapa dia nak kena basuh ni? Sebab apa tak boleh ke ada bakteria? Siapa nak jawab? Kenapa mesti disteril untuk elak pertumbuhan bakteria? Apa kaitan bakteria dengan kultur tisu ni? Okay, siapa nak jawab? Tak ada senyap ni. Aina Bahiyah ada? Aina Bahiyah, apa kaitan bakteria dengan fungi ni untuk kultur tisu? Kenapa mesti disteril sampai betul-betul bersih? Amni. Ain Syuhada. Cikgu Apa saya ni semua Okey. Cuba. dia sebab tak nak bagi apa panggil dia, tak nak bagi dia mati sebabkan bakteria tu ke cikgu. Takut dia tak sihat. Yes. Dia tak nak benda ni mati. Awak kena ingat ni. Awak kena tengok nombor 10 ni. Cuba tengok nombor 10. Dia kata daripada satu pokok induk, beratus-ratus anak pokok yang seiras. Awak ambil daripada sikit je ni, awak hasilkan beratus-ratus anak pokok yang seiras, sama dari segi bilangan kromosom, kandungan genetik dan ciri fizikal.
Maknanya awak guna sikit je pokok orkid, awak kulturkan, awak akan dapat 1000 anak pokok dan sama sebiji dengan yang asal. So maknanya kalau awak tak cuci dengan betul, berlaku pertumbuhan bakteria, satu yang kena exploit, nanti kan dia akan jadi banyak pokok. Habis 1000 anak pokok, semua kena pertumbuhan bakteria tu dan mati. Faham neh? Sebab tu dia kena betul-betul disteril sampai bebas daripada kuman. Sebab bila satu kena, semua kena. Kenapa cikgu satu kena lepas tu semua kena? Sebab kultur tisu ni tujuannya ialah kita nak hasilkan beratus-ratus anak pokok seiras dari segi bilangan kromosom, kandungan genetik dan ciri fizikal. Kak, dia memang serupa sebiji. Nah, kalau semua warna biru, semua biru. Kalau semua berbuah 5 biji, semua buah 5 biji belaka. Dia tak ada beza pun. Jadi kalau satu kena, 1000 mampu. Faham neh? Jadi sebab tu dia kena betul-betul steril. Masa cikgu di universiti tahun 3, cikgu masuk untuk projek kultur tisu. Ada yang tak jadi. Dia buat 2-3 kali tak jadi. Dia buat 2-3 kali tak jadi. Jadi pensyarah kata, ni mesti tak steril betul-betul ni. Bayangkan bukan senang nak buat kultur tisu ni dah. Dan masa cikgu buat ni, dia tak bagi larutan natrium hypochlorida ni berapa persen. Jadi kita kena cubalah mula-mula basuh dengan 10% natrium hypochlorida. Tengok ada ya. Semua mati. Cuba lagi. Jadi kita ni cuba and error. Masa di universiti tu try and error. 10%, 20%. Tengok 30% baru jadi. Baru betul-betul explant tu disteril masa di universiti. Tapi ni memang bila tu kita dapat hasil dia. Dan masa cikgu buat di universiti tu, cikgu kultur tisu Pak Choi. Awak tahu kan Pak Choi? Pak Choi tu yang sawi cik tu, yang ni, sawi cik yang banyak dijual di supermarket tu. Cikgu biarkan untuk Pak Choi. Jadi hasil cikgu dapat satu gagal Pak Choi. Memang masa tahun 3. Okay, kemudian bila dah betul-betul bersih, explant tu akan dimasukkan ke dalam medium kultur yang mengandungi nutrien dan hormon oksin. Okay, kemudian bila dah masuk, kita akan dapat banyak sangat medium kultur. Sebab daripada satu kita dapat 1000. Jadi kita akan sediakan, kita akan sedia banyak lah. Jadi kita akan masukkan dia ni, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar berapa anak pokok. So nanti akhirnya kita akan dapat 1000, 2000 anak pokok. Okay, jadi explant dimasukkan ke dalam medium kultur yang mengandungi nutrien dan hormon oksin. Kemudian dah masuk-masuk, letakkan dalam incubator. Incubator ni macam peti sejuk lah. Yang besar tu pada suhu 30-37 darjah Celsius dan pada pH yang optimum untuk beberapa minggu. Jadi sepanjang beberapa minggu tu kena pergi pantau lah, tengok sel ni dah buat. Sel tu akan membahagi secara mitosis. Kena sebut. Sel membahagi secara mitosis, nanti dia akan menghasilkan sekumpulan tisu yang belum membeza, yang dipanggil kalus. Okay, lepas ni cikgu akan tunjuk gambar. Sel tu akan membahagi, jadi kita tiap-tiap hari lah kena pergi tengok membahagi ke. So kalau dah keluar kalus tu maknanya jadilah kultur tisu awak tu. Okay, kemudian kalus tu akan terus membahagi dan membeza sampai keluar pucuk dan akar. So kalau dah keluar pucuk dan akar tu maknanya kultur tisu awak dah selamat. Okay, kemudian pucuk yang terbentuk tu kita kena rawat dengan nutrien supaya bertumbuh. Dan nanti dia akan membentuk banyak plantlet anak pokok yang banyak. So maknanya dalam satu kelalangkun tu akan keluar banyak anak pokok yang kita panggil lancelet. Dan anak pokok yang sudah keluar akar, kita akan pindahkan ke tapak semayan. Okay, kita akan keluar dah. Dia tak boleh duduk dalam ni, dah tak cukup dah tempat tu. So dia akan keluarkan dan pindah ke tapak semayan dalam persekitaran terkawal. Biasanya kita guna rumah hijau. Kita tanam dulu dalam persekitaran terkawal rumah hijau. Dan daripada situ rupanya kita akan dapat beratus-ratus anak pokok yang seiras dari segi bilangan kromosom, kandungan genetik,
dan ciri fizikal. Jadi sebelum cikgu cek jawapan kawan awak, kita tengok dulu gambar dia. Nampak? Benda ni dia kena buat macam ni lah sebab dia nak benar-benar steril. Okay, nampak tak? Ni. Dia ambil cebisan ni, dia letakkan. Awak nampak tak macam jelly ni? Jelly ni ialah medium kutu. Jadi nampak medium kutu ni putih, cerah macam ni. Sebenarnya dalam ni sudah ada hormon oksid dan sudah ada nutrien. Kita dah masukkan makronutrien, mikronutrien dah dalam ni. Awak nampak je macam ni, sebenarnya dah ada lengkap dah. Dah ada oksin, dah ada cytokinin-nya. Okey, ni. Awak nampak dah ni, dah terbentuk kalus dah. Inilah yang cikgu panggil kalus tadi. Nampak? Ni kalus. Dia sudah terbentuk dah. So kalau dah keluar macam ni, selamat dah tu. Maknanya kutu tisu kita menjadi. Okay, kemudian nampak tak dia dah keluar akar, dah keluar pucuk, dah keluar akar, dah keluar pucuk. Nanti dalam satu bekas kita dapat macam ni lah lebih kurang. Kita akan dapat macam ni. Okay, kita akan dapat macam ni. Ada dalam satu bekas tu mungkin. So awak darab lah 1, 2, 3, 4, 5 ni. Banyak ni awak akan dapat nanti 1,000, 2,000 anak pokok. Okay, kemudian kita akan tanam sekitaran terkawal. Bila dah terkawal okey, barulah kita keluar ke ladang besar-besar yang awak tengok dekat Camera Highlands tu. Yang awak pergi jalan-jalan, lavender, semua tu kutu tisu lah kau. Okay, jelas Okay, so kita tengok jawapan kawan awak. Ni jawapan Aisyah Maisara. So kita akan cek jawapan dia. Proses yang terlibat dalam penghasilan pokok orkid seperti yang dikenal pasti di A1 ialah semua bahan yang digunakan dalam teknik perkuturan tisu tersebut perlu disteril bagi membasminya dari kuman. So, maka seterusnya sampel tisu pokok orkid dipotong dalam kepingan kecil daripada pokok induk yang dipanggil explant. So cikgu akan kurung macam ni, cikgu akan satu lagi sebab dia kata potong kecil-kecil dipanggil explant. Explant diuji dengan kehadiran agar nutrien tisu yang dikutukan seterusnya membentuk kalus. Awak tak cakap dia membahagi secara mitosis, so tak ada markah. Kena royak, membahagi secara mitosis membentuk kalus. Hormon pertumbuhan ditambahkan bagi pertumbuhan akar dan pucuk. Hormon tu jenis apa? Kena tambah hormon oksin. Tengok nampak tak? Hilang poin-poin penting tu dah tak ada markah dah. Kebersihan sangat penting dalam penentuan kejayaan kutu tisu, maka semua peralatan yang digunakan mestilah dibasmi kuman. Ini dah repeat dah yang atas tadi, so tak ada markah. Selain itu, media kutu lazimnya daripada bahan gel agar yang mengandungi nutrien seperti gula, vitamin dan hormon yang akan memberikan makanan yang akan menjadi kalus membesar dengan cepat, membentuk platelet. So platelet ni anak pokok dia, so tak ada markah. Jadi dapatlah 2 per berapa markah dia? Dapat berapa markah penuh soalan ni tadi? 10. Oh sayangnya. 2 per 10. Nampak tak? Bahaya dah sebab dia tak jelas membentuk platelet anak pokok yang banyak. Dia tak dapat ni sebab awak kata membentuk platelet saja. Kalau awak kata membentuk platelet yang banyak, dapat dah. Okey. So kita tengok jawapan Siti Munirah pula. Proses tisu kutu yang pertama ialah pemilihan bahan untuk dikutu seperti bahagian, apa bahan awak? Salah dah lah. Apa bahan? Kita bukan bahan. Seperti bahagian daun, batang, pucuk atau tisu sel yang diambil daripada tanaman dikutu dalam media secara steril. Okey, dapatlah yang ni sebab dia nak kata benda tu nak kena steril kan. Maknanya media tu pun medium lah. Okey, sampel tisu perlu disteril dengan etanol. Okey, ni repeat. Dapat dah markah untuk yang ni tadi. Dan dipotong dalam kepingan kecil daripada pokok induk. So bila dia kata dia potong dalam kepingan kecil dan dia dah cakap dekat atas ni, kata potongan kecil dia ambil daripada daun, batang tu semua dapat satu markah lagi. Cikgu boleh cikgu tarik jawapan macam tu? Boleh. Pemirsa akan cari. Daripada atas. Boleh buat macam tu. Kemudian ia dimasukkan ke dalam tabung uji yang terkandung agar nutrien dan hormon pertumbuhan. Sepatutnya bagilah hormon apa? Oksin dah.
tisu dibentukkan dalam nutrien dan membentuk kalus. Tak cakap secara mitosis, dapat makan. Seterusnya hormon pertumbuhan ditambahkan sebagai media. Ulang balik, dapat makan lagi. Apabila akar dan pucuk mulai bertumbuh, ia akan dirawat dengan nutrien penggalakkan pertumbuhan. Bolehlah yang ni. Sebab tadi kan ada ke poin cikgu tadi. Akhir sekali anak pokok dipindahkan ke tempat di mana pembesaran dapat dipantau. Ke tempat mana? So dia dapat 3/10. Masih lemah lagi. 3/10 ni banyak hilang markah. Okay. Sebab tu kena berlatih buat esei. Jangan pandang remeh. Jangan pandang enteng. Bila cikgu buat esei kat, malah. Awak nak buat objektif je. Tak boleh gitu. Kena belajar juga buat. Okay, pergi lagi. Okay, bincangkan kelebihan dan keburukan dan kekurangan. Kebincangkan kelebihan dan kekurangan aplikasi teknik berkenaan dalam sektor pertanian. Bila kena bincang-bincang ni, sekejap Okay. Bila nak kena bincang kelebihan dan kekurangan ni, ini soalan analisis ini soalan penilaian. Kita kena nilai apa baik dengan buruk dia. Okay, so kita tengok dulu jawapan cikgu. Kebaikan teknik ini. Dia kata teknik kebaikan teknik. Okay, jadi kebaikan teknik dia ialah proses awal pertumbuhan dilakukan dalam keadaan steril. Kebaikan dia apa? Buat dalam tisu ni wajib steril. Steril bebas kuman. Apa saja peralatan kena steril. Lab cikgu masih ingat lagi lab coat basuh tiap-tiap hari. Nak mak kena basuh. Tak boleh kata balik gantung esok. Lusa pakai pula tak boleh. Kena steril tangan. Lepas tu masa buat kerja tu kena pakai macam mask, kena tutup mulut, tak boleh bercakap. Okay, kena pakai tudung kepala. Okay, kenapa nak steril? Sebab menyebabkan kurang berlaku jangkitan penyakit. So ingat kalau satu mati, semua mati pokok awak. Okay, yang ketiga, tumbuhan yang terhasil tidak kehilangan ciri genetik yang dimilikinya. Kualiti genetik terpelihara. Maknanya kalau awak ni nak kuturkan buah jenis, katakan contoh awak nak kuturkan orkid yang memang awak nak warna tu je. Maknanya awak tak akan dapat genetik lain. Awak akan dapat pokok yang sama, 1000 pokok serupa dengan yang asal. So, dia tak hilang ciri genetik. Kita tetap akan dapat ciri asal. Okay, banyak tumbuhan baru boleh dihasilkan dalam jangka masa pendek. Sekejap je. Dalam 2-3 bulan, 4 bulan, awak memang dapat 1000 pokok yang sama macam induk. Dan memang dalam jangka masa pendek. Okay, hanya memilih tumbuhan yang berkualiti sahaja untuk dikuturkan. Mestilah kita nak kutur, kita akan pilih yang bagus-bagus lah. Okay, lagi. Kenapa kita pilih yang bagus-bagus? Sebab kita nak mengurangkan trait genetik yang tidak baik. Lagi, tumbuhan berbuah lebih cepat. Kalau awak guna tumbuhan jenis berbuah, sekejap je. Dalam 8-9 bulan macam tu dah dapat hasil dah. Okay, lepas tu kita buat kerja dalam makmal kan. Kita buat kerja dalam makmal, so kita tidak memerlukan ejen pembungaan. Kita tak perlu angin, kita tak perlu serangga. Okay, lepas tu kita memang jaga sungguh dalam persekitaran terkawal. Jadi daya rintangan terhadap serangga, perosak, patogen dan penyakit tinggi. Dia memang tahan lasak. Dia memang tumbuhan yang kita jaga. Jadi dia ni, lepas tu kita pula kelun yang bagus-bagus kan. Kita kelun yang yang berkualiti. Jadi daya rintangan terhadap serangga, perosak, patogen tinggi. Lepas tu bila ada teknik culture tisu ni, menambahkan hasil dan bekalan makanan sedunia. So awak nampak tak kebaikan tu mesti lebih banyak. Okay, keburukannya melibatkan kos yang tinggi tak jadi sekali buat lagi. Tak jadi lagi buat lagi. So melibatkan kos yang tinggi. Dan kena ingat kos berbeza bagi setiap tumbuhan yang berbeza. Katakan contoh Alia Farhana nak kutur, Munirah nak kutur pisang. Dah beza dah kos sebab dia lain-lain bahan. Okay, kemudian
keburukannya ialah kewujudan patogen baru, tiba-tiba ada penyakit baru ataupun sekitaran dunia atau tiba-tiba berubah, maka ianya akan memberi kesan kepada klon. Katakan contoh, kita mestilah pilih pokok yang bagus ke kata tadi. Tapi tiba-tiba macam kita, macam tiba-tiba hari COVID. Mati ke? So macam ni lah penyakit yang tiba-tiba, yang pelik-pelik. Ataupun tiba-tiba persekitaran kita sebelum ni okey, tiba-tiba berubah. Jadi 60 darjah Celsius. Mati lah semua. Okey, jadi tumbuhan akan matilah. Jika persekitaran tidak sesuai, semua klon akan musnah. Dia bukan dah mati. Satu mati, semua mati. Okey. Kenapa macam tu? Sebab klon ataupun tumbuhan baru yang kita klon, kultur tisu tu, kultur tisu ni klon tunjukkan variasi genetik. Kenapa tak tunjuk variasi genetik? Sebab semua kandungan genetik sama, ciri fizikal sama, jadi tak ada variasi genetik. Okey, tak ada apa ni? Kita tak guna ejen penembungan, jadi menghalang proses pembiakan semula jadi. Kita kan kontrol, kita semua kontrol kita buat dalam makmal kan? Jadi bila kita yang kontrol, jadi kita tak libatkan serangga, jadi proses pembiakannya adalah secara semula jadi dan keburukannya lagi mengurangkan diversity kepelbagaian tumbuhan sebab semuanya sama. Jadi tak ada kepelbagaian tumbuhan. Kita cek jawapan kawan awak. Cikgu ambil jawapan Maisara Safia. Maisara Safia ni bagus, dia bagi kelebihan dan keburukan. Tapi cikgu ambil kelebihan saja. Sebab cikgu, sebelum cikgu hajatnya nak keburukan, cikgu nak ambil jawapan Aisyah. Tapi cikgu tengok tiba-tiba Aisyah jawab macam ni. Okey, so nanti kita tengok Okey, tanaman baru dapat ditanam dalam jangka masa singkat, 1 markah. Hanya sedikit tisu tanaman awal yang diperlukan. Yang ni dia samalah, sikit tapi dalam jangka masa yang singkat. Walaupun kita guna sikit tisu tumbuhan tapi kita dapat hasil banyak dalam masa yang singkat. Tanaman dan tanaman baru lebih cenderung bebas daripada virus dan penyakit. Yalah, kita mesti pilih yang berkualiti tinggi, 1 markah. Prosesnya tidak bergantung pada musim dan boleh dilakukan sepanjang tahun. Boleh diterima? Yang ni yalah kita buat dalam makmal kan. So bila-bila masa kita boleh buat. Okey, boleh. Hanya memerlukan ruang yang agak kecil untuk melakukan markah, membantu mengekalkan pasaran pengguna dengan subspesies dan pelbagai baru. Ayat gapo ni Kak. Kadang-kadang awak kena hati-hati juga bila awak Google, dia banyak bahasa Indonesia. Kadar kejayaan lebih tinggi ketika mengusahakan tanaman yang mencabar daripada menggunakan ranah tradisional. Tak ada markah. Cikgu tak faham. So dapatlah 3 markah. Okay, kita cuba tengok jawapan Aisyah Hanim. Actually cikgu nak keburukan untuk Aisyah Hanim. Sebab cikgu dah ambil contoh kelebihan. Okay, so kita baca belakang lah untuk Aisyah Hanim ni. Kelebihan teknik kultur tisu dalam sektor pertanian ialah dapat menghapuskan virus-virus. Salah, bab kita nak. Seterusnya ia berguna untuk menghasilkan klon-klon yang banyak dengan mudah. Banyak pula dah. Dengan mudah dalam masa yang singkat. Tak dapat markah lagi. Tempoh penghasilan buah menjadi lebih cepat dan singkat. Jadi lebih cepat dan singkat boleh lah. Sebab cikgu kaitkan dengan jawapan. Okay. Ia memberikan klon yang berbaka baik daripada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah seperti pokok orkid. Hal ini sekaligus dapat memajukan sektor pertanian. Teknik kultur tisu juga mempunyai beberapa kekurangan. Okey, ni keburukan dah. Okey, keburukan iaitu betul 1 markah yang menjadikan sesuatu organisma lebih tahan dan hidup dengan lebih baik dalam persekitaran. Salah. Klon-klon lebih mudah dipengaruhi perubahan keadaan persekitaran dan penyakit baru. Dan populasinya mungkin terhapus, 1 markah. Pengeluaran klon dalam jumlah yang besar juga mungkin menyebabkan tumbuhan dan haiwan lain teringkir dan lama-kelamaan keadaan ini boleh menyebabkan pengurangan diversity. Maka, okey, so dapatlah 4. Nampak tak? Okey, cikgu nak tanyalah.
apa pengajaran yang awak dapat hari ni? Daripada bila cikgu bincang-bincang jawapan kawan-kawan awak ni, apa pengajaran yang awak dapat? Insyirah. Insyirah. Tuan Nur Amalin ke? Apa yang awak dapat? Saya dapat nak tulis point tu senang je tapi kena hurai dengan tepat dan fakta. Nak tulis point tu mudah. Ada idea. Kalau ikut Cikgu Madiana, dia kata ayat mesti simple lah. Tak payah panjang-panjang. Dan macam mana saya nak dapat point ni Cikgu? Tak ada benda lain lah. Kena baca lah. Kena baca . Okey, lagi. Yoshini, apa pengajaran yang awak dapat? Kita tengok cikgu ni baru, ni cikgu baru marking group publish ni. Cikgu tak marking group lain lagi ni. Kena banyak buat latihan cikgu. Banyak baca semua. Kena banyak baca, kena buat banyak latihan. Esei pun jangan main-main lah. Awak nampak tak? Markah 10 dapat 2. Habis lah. Habis lah. Habis hancur. Hancur. Okay. Lepas tu kadang-kadang awak rasa awak dah menulis banyak dah menulis. Tiba-tiba cikgu bagi markah 2/10. 1/10. Awak kata, cikgu saya tulis panjang lah cikgu. 1/10. Sebab tak ada. Awak bercerita. Maksudnya awak buat karangan BM ke cikgu. Bukan bio. Okay. Okay. So, cikgu tambah sikit lagi. Masa boleh ke? Cikgu ambil soalan 10 Sikit je. Soalan 10 yang ni sikit je. Sebab kita sekarang dah masuk tutorial waktu tutorial. Okey, Rajah 10.1 menunjukkan struktur jantung manusia. P dan Q. Okey, P dan Q merupakan salur-salur darah yang terdapat pada jantung manusia. Berdasarkan Rajah 10.1, terangkan ciri-ciri. Ni hati-hati ni. Bila dia ada kena terangkan ciri-ciri, awak maknanya awak kena beri ciri dan awak kena terangkan. Okey, ciri-ciri khas struktur salur darah P dan struktur salur darah Q. Jadi soalan ni dah masuk memahami. Awak ingat dan awak kena faham ciri dia baru boleh terangkan. Okey, so macam biasa apa P kita tak label lagi, jadi kita jawab dulu. P ialah iota 1 markah. Okey, P ialah iota. Kenapa ciri? Kita beri ciri dulu. Kemudian kita akan terangkan ciri-cirinya. Okey. So kita katalah arteri ni, arteri ni, iota ni adalah arteri lah. Iota adalah arteri. Iota ni adalah arteri paling besar. Iota ni ialah arteri, salur darah arteri yang paling besar. Namanya iota. So, mempunyai dinding tebal ataupun awak kata mempunyai dinding yang berotot dan kenyal. So, kenapa dia kena dinding tebal? Awak nampak dia dalam tu dia kena tebal sebab, berilah sebab. Kita nak terangkan ke? Untuk tekanan tinggi dari tindakan pengepaman jantung untuk mengelak darah. Jadi dia kena tinggi, dia kena tebal. Sebab tekanan tinggi. Jangan jadi tekanan darah tinggi. Penyakit. Tekanan darah tinggi penyakit. Okay. Untuk menahan tekanan tinggi. Mari mana tekanan tinggi cikgu? Apabila jantung mengepam. Okay. Dia kan nak salur darah ke seluruh badan. So jantung mengepam, pam, tekanan tinggi. Jadi untuk elak daripada pecah, dia kena ada dinding yang tebal. Sebab apa? Kenapa? Kesan daripada dia tebal, dia tekanan tinggi. Kerana perlu mengepam darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Sebab tu tekanan tinggi tu. Sebab darah duk masuk tu. Duk pam darah nak lalu tu, nak keluar daripada aorta, nak hantar ke seluruh badan. Okey. Boleh Jadi setiap satu-satu ni satu markah. Okey, kemudian ciri yang kedua. Mempunyai lumen yang kecil. Jangan kata sempit. Sempit ni sebab penyakit.
Kolesterol jadi sempit dia. Jadi mempunyai lumen yang kecil. Jadi bila kecil, lumen ni lubang deh. Ni lumen. Ni lumen. Memang kecil. Sebab apa? Untuk meningkatkan rintangan pengaliran darah. Jadi bila ada rintangan, barulah tekanan tu tinggi. Bila tekanan tinggi, barulah dia dapat mengekalkan tekanan tinggi untuk pengaliran darah. Okay, cikgu terangkan deh. Kenapa lumen dia kecil? Sebab nak wujudkan rintangan. Rintangan ni macam susahnya darah nak lalu. Sebila susah darah nak lalu, akan wujud tekanan tinggi. Tekanan tinggi itulah yang akan tolak darah ke seluruh badan. Faham ke? Sebab aorta ni dia nak tolak darah keluar dari jantung tu nak pergi mana? Nak pergi ke kepala, nak pergi ke kaki, nak pergi ke tangan. Jadi dia kena ada tekanan tinggi untuk tolak darah tu supaya boleh keluar dan pergi ke seluruh badan. Sebab tu dia kena lumen tu kecil. Kalau lumen tu besar, tekanan akan rendah. Bila tekanan rendah, darah tak boleh nak darah nak keluar pun jadi slow. Tak sampailah darah awak tu. Okay, jelas Okay, next kita pergi yang Q. Okay. Q pun macam biasa juga. Q kita tak label lagi. So Q ialah vena pulmonari. Okay, so kita kena cari ciri yang penting lah. Jadi ciri dia ialah dia ada injap. Mempunyai injap. Okay, kenapa dia kena ada injap? Sebab untuk mengekalkan aliran darah mengalir sehala sahaja. Okay, sebab dia nak mengekalkan aliran darah mengalir sehala sahaja. Sebab apa cikgu vena ada injap? Arteri tak ada injap. Vena memang kena ada injap. Kita mengalir sahala je. Kalau jadi ada injap. Sebab bila darah dah masuk, injap ni akan darah masuk dia buka. Bila dah masuk dia akan. Jadi untuk mengekalkan aliran darah mengalir sehala sahaja. Jadi yang nampak tak? Ada ciri, ada penerangan. So satu markah. Okay, yang kedua, vena pulmonari ni sebab vena kan. So dia ada lumen yang besar. Lumen dia yang besar. Tujuan dia dapat mengangkut lebih banyak darah oksigen dari peparu ke jantung. Okay, vena pulmonari ni dia keluar daripada peparu nak masuk ke jantung. Jadi dari peparu ke jantung, lumen kena besar lah kak. Lumen kena besar sebab darah banyak-banyak dari oksigen ni nak masuk ke jantung. Okay, so kita ambil sampel jawapan. Lepas tu kita stop lah. Untuk beri laluan kepada awak untuk buat latihan yang cikgu hantar tadi. Okay, kita tengok jawapan Arisha. Salur darah P ialah aorta, satu markah. Aorta merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan. Okay, dia beri fungsi kan. So kita back sekejap, kita tengok jawapan balik. Okay, kita boleh ambil kerana perlu mengepam darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Okay, so dia kata mengangkut darah. Kita nak sebab dia nak mengepam dia kerana tekanan tinggi, so tak dapat makan lagi. Ia merupakan arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri mengembang apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Jadi dinding arteri yang kenyal menghalang arteri daripada pecah. Satu markah ciri menghalang arteri daripada pecah. Satu markah lagi. Akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir. Okey, satu markah lagi. Salur darah Q pula ialah arteri. Salah. Vena So bila salah dari situ, mengangkut darah teroksigen salah dah. Okey, arteri mengangkut darah cepat, tekanan tinggi, semua salah. Bila salah dah nama, semua salah dah. Okey, so dia dapat 4/10. Okey, jawapan Izzati. Dinding salur darah P adalah tebal berotot. Sebab dia tak bagi nama. Untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Tekanan yang tinggi. Tekanan darah salah. Lumen salur darah P adalah kecil, satu markah. Salur darah P tiada injak sabit di aorta, di arteri pulmonari. Arah aliran darah bagi salur darah P ialah mengangkut darah dari jantung ke tisu badan.
Tekanan ialah tinggi. Tekanan darah sekali lagi. Kandungan darah pada salur darah P adalah darah beroksigen kecuali arteri pulmonari yang membawa darah tak ada markah. So dapat 2 untuk yang ni. Okey, tambah yang ni. Dinding salur darah Q adalah nipis dan kurang kenal. Lumen bagi salur darah Q adalah besar, 1 markah. Ya, korang ada kelas. Salur darah Q mempunyai injap untuk menghalang aliran darah. Okey, 1 markah lagi. Arah aliran darah bagi salur darah Q adalah mengangkut darah dari seluruh badan ke jantung. Tekanan darah adalah sangat rendah. Kandungan darah pada salur Q adalah darah teroksigen. Mengangkut darah dari paru ke jantung. Kecuali vena pulmonari yang membawa darah. Kita boleh kait yang ni lah sebab bila dia ada lumen besar, sebab dia nak angkut darah dari okey, so dapat markah. So berapa dia dapat? 2 tambah 3. So dapat 5. Okey dah? Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Dia kalau essay ni dia boring sikit lah. Dia awak pun boring tengok apa benda ni. Tapi essay ni memang tetap kena buat. Okey, so untuk yang ni kita sambung esok Kita sambung esok. Esok sekejap Sekejap. Esok cikgu ada mesyuarat semua guru mata pelajaran SPM ada mesyuarat esok untuk membincangkan result PBDB awak. Jadi dia akan check lah siapa masuk kelas, siapa tak masuk kelas, semua dia akan check belaka esok. Okey, jadi cikgu maybe akan sambung. Sekejap cikgu tengah fikir. Kilau gemerlapan kita kena buat soalan objektif. Okey, so maybe kita akan sambung minggu hadapan lah. Jadi hari ni masa tutorial dan seterusnya tu cikgu nak awak siapkan soalan apa? Soalan yang cikgu hantar tadi. Kena buat walaupun ada jawapan, awak kena buat. Dan cikgu nak pesan ada satu lagi. Jangan buat jawapan pelik-pelik. Semua jawapan awak tolong rujuk buku teks atau buku rujukan. Jangan buat jawapan pelik-pelik. Tak payah Google. Google ni bila soalan tu tak ada dalam buku teks baru boleh Google. Untuk soalan simple-simple yang ada dalam buku teks, guna buku teks. Cikgu pun buat jawapan belik buku teks sebab cikgu nak guna ayat buku teks tu. Okey? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita habis berpisah? Tak ada cikgu. Okey, cikgu bagi peluang. Alia Fahana je jawab ni. Orang lain Nasuha ke? Tak ada Ada apa-apa cikgu. nak tanya? Tak ada Tak ada cikgu. cikgu. Okey, jadi masa yang ada lagi dalam beberapa minit ni, cikgu nak siapa yang tak ada kemudahan printer tu, you salin balik jawapan. Cikgu akan bagi slide tu. Okey, salin jawapan. Mesti kena tahu. Golongan Furbish ni kena salin skema nombor 9. Semua pun kena salin juga. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita esok mungkin secara offline lah esok kelas secara offline. Sebab cikgu meeting pukul 2 tepat esok. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu Mira ada. Cikgu. Mira ada. Tak apa nanti cikgu semok dengan Google Meet attendance. Cikgu dah ambil kehadiran dah. Cikgu Diana masuk dengan Nadia. Cikgu akan hantar dalam tu jawapan nombor 9 dulu.